Sebenarnya tajuk merokok ini bukanlah suatu isu baru. Ia telah diperkatakan sejak dahulu lagi. Bukan saja dari segi hukum, malah sehari demi sehari kita melihat perkembangannya tentang pendapat-pendapat ulama Islam dan juga bukan Islam. Yang saya masukkan bukan Islam ini bukanlah artinya orang-orang di luar Islam, tetapi orang-orang yang bukan melihat dari perspektif Islam. Misalnya dari perspektif perubatan, dari perspektif ekonomi, dari perspektif kesihatan dan lain-lain lagi. Ianya telah dibincangkan sejak dahulu lagi. Tetapi nampaknya oleh kerana perkembangan dalam merokok ini dan juga perkembangan dari segi kesihatan, dari segi ekonomi, dari segi persekitaran, membuatkan kajian demi kajian telah dilakukan. Di Institut Pengurusan Fatwa di USIM ini, kita ada satu kajian yang terbaru, iaitu kajian merokok dan hukumnya, satu kajian komprehensif menurut perspektif Islam yang dilakukan oleh sekumpulan penyelidik yang kita lihat bukan hanya terlibat orang-orang syariah, tetapi telah melibatkan orang-orang sains, perubatan dan juga mereka di dalam masyarakat. Tujuan kajian ini kita lihat, saya telah membaca secara ringkas, iaitu memberi kepahaman tentang isu merokok berasaskan kepada fakta ilmiah. Dulu kita lihat ulama dalam pandangannya mengatakan makruh, haram tanpa adanya fakta-fakta ilmiah. Tetapi kita dah dalam penyelidikan ini, kita masukkan fakta ilmiah yang sebenar dari sumber-sumber yang memang berautoriti memberikan pandangan itu. Kemudian dalam kajian ini juga fakta dan hukum, sejarah secara menyeluruh. Dari hukum itu sama ada individu perseorangan ataupun institusi-institusi rasmi, sama ada di peringkat tempatan dan juga di luar negara. Kita di negara Malaysia ini, Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan telah pun bersidang beberapa kali dan telah memutuskan, kita berpendapat bahawa berdasarkan kepada pandangan-pandangan ulama-ulama dan lain-lain lagi yang telah kita kaji, maka kita telah membuat keputusan merokok itu hukumnya adalah haram. Kemudian kita melihat pula kenapa ianya haram, kenapa ianya tidak digalakkan dan sebagainya. Memang kita telah melihat pandangan-pandangan sebelum ini. Ada ulama-ulama yang berpendapat mengatakan merokok itu hanya makruh, tidak haram. Tetapi setelah kita membuat penyelidikan dan kita membuat kajian dan kita membaca serta mendapatkan pandangan-pandangan ke arah yang betul, maka kita dapati bahawa sebilangan besar ulama mengatakan bahawa merokok itu tidak diharuskan dan bukannya hanya makruh, malah ia boleh dihukumkan haram. Dengan sebab itu, kita ingin membimbing masyarakat ke arah cara hidup yang sihat, rohani dan jasmani, bertepatan dengan kehendak-kehendak syariah. Kita nak membudayakan juga masyarakat Islam supaya menerima atau menolak sesuatu pandangan itu seperti merokok ini tidak sesuai, tidak boleh dan sebagainya, berdasarkan fakta ilmiah dan berfikir secara rasional untuk menolak atau menerima pandangan-pandangan yang telah kita berikan itu. Kajian-kajian perubatan misalnya kita lihat ya, kematian, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok dan juga hasil atau kesan daripada merokok itu kepada fizikal kita, kepada rohani kita, kepada dalaman kita, kepada keluarga kita, kepada isteri-isteri dan wanita-wanita yang merokok. Sila lihat laporan daripada Kementerian Kesihatan, sila lihat daripada laporan doktor-doktor yang menyatakan bahawa misalnya contohnya wanita yang merokok mengurangkan peluang untuk kesuburan bagi mendatangkan zuriat dan sebagainya. Laki-laki yang merokok begitu juga.
bukan hanya dari segi penyakit fizikal, tetapi penyakit-penyakit lain akan berlaku. Perkara yang kedua ialah, saya ringkaskan saja tadi, perkara yang kedua ialah kajian ekonomi. Ekonomi yang kita lihat, pertama ialah semua orang akan akui, malah perokok sendiri pun saya mengakui bila kita membuat pertanyaan, bahawa berlakunya pembaziran yang jelas di dalam mereka merokok itu. Pembaziran yang maksudkan di sini ialah mereka tidak mendatangkan apa-apa faedah daripada hasil mereka membelanjakan begitu banyak kewangan, tetapi oleh kerana sifat ketagihan, oleh kerana sifat tabi'i yang telah sukar kita nak buat, maka kadang-kadang kita bertanya dan kita dapati apabila rokok itu dinaikkan misalnya dengan harganya, sehingga hari ini kita lihat berapa minimanya, maksimanya, tidak menjejaskan mereka. Malah di antara mereka yang kita tanya itu, mereka mengatakan kalau RM50 kotak pun mereka tetap mengisap. Jadi hal yang seperti ini, kita rasa perlu kita beri kepahaman kepada mereka dan pendedahan kepada mereka, dan juga bagaimana ianya apabila kesedaran itu datang, mungkin tidak timbul lagi perkara yang kita sebutkan tadi. Keduanya, kita lihat dalam kajian ekonomi ini ialah memberi kesan yang tidak baik kepada alam sekitar. Alam sekitar ini merangkumilah bukan hanya kehidupan di sekitar kita, tetapi kita sesama manusia sendiri. Di mana ahli perubatan telah menyatakan bahawa orang kedua merokok, asalnya tidak merokok, maka dia seolah-olah merokok juga. Iaitu mereka yang berdampingan dengan perokok ini membuatkan mereka juga mendapat kesan-kesan yang tidak baik, seperti mana mereka yang merokok juga. Selain daripada itu, kita lihat juga ialah dari segi merokok ini, ianya bertentangan dengan maqasid asy-syariah, iaitu untuk menjaga prinsip-prinsip syariah. Pertama, kita lihat dalam agama ada 5 perkara yang perlu kita wajib jaga. Pertama, agama, nyawa atau ruh, keturunan, akal dan harta benda. 5 perkara ini bagi Islam adalah wajib kita pelihara dan tidak harus kita rosakkan. Jadi kalau kita melihat pergi kepada rokok tadi, pertama sudah merosakkan dari segi fizikal, kesihatan dan sebagainya. Yang kedua, ada juga melibatkan keturunan. Yang ketiga, akal fikiran juga. Yang keempat, harta benda. Jadi, perbuatan merokok ini dengan sendirinya bertentangan dengan maqasid asy-syar'iyyah, iaitu ianya boleh mendatangkan secara tidak langsung perkara-perkara yang boleh perlu kita jaga dari segi maqasid syar'iyyahnya. Merokok kita lihat merupakan pintu ketagihan. Mula-mulanya saya fikir semua orang tidak ketagih. Perokok-perokok ni tidak ketagih. Tetapi pintu kepada ketagihan itu bermula dengan 1 batang, 2 batang, 3 kali, 1 bungkus dan sebagainya. Dengan sebab itu, satu perkara lagi, merokok ini boleh merosakkan dan membuka pintu kebanyakan yang dibuat kajian kepada penagihan-penagihan yang lain. Misalnya arak, misalnya dadah dan lain-lain lagi, membawa kepada hal-hal yang seperti ini. Jadi di dalam rancangan yang ringkas ini, kalau saya nak simpulkan pandangan perubatan, pandangan sains, pandangan ahli-ahli masyarakat, pandangan ahli-ahli ekonomi, pandangan Islam secara menyeluruh, tidak ada suatu pun yang menunjukkan bahawa merokok itu adalah mendatangkan faedah. Jadi kalau saya melihat kepada pandangan-pandangan ulama Islam, terutamanya dari zaman dahulu lagi, ulama-ulama yang dikatakan dahulu, umpamanya Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan perbuatan yang seperti ini boleh mendatang merosakkan dan sebagainya, memabukkan perkara yang seperti ini boleh merosakkan akal fikiran dan lain-lain lagi, seharusnya tidak dibenarkan. Lepas itu Ibn Haytham sendiri mengatakan merokok itu adalah haram.
Kalau kita datang kepada ulama-ulama kontemporari yang semasa sekarang ini, tadi yang ulama-ulama yang lama, kita lihat mereka juga majoritinya tidak mengharuskan. Yang moden ini, yang baru atau kemudian ini, Hasanin Makhluf, iaitu Syekhul Azhar, mengatakan merokok itu satu perbuatan yang membazir, satu perbuatan yang boleh merosakkan fikiran, satu perbuatan yang boleh merosakkan keturunan, satu perbuatan yang boleh merosakkan fizikal, mendatangkan penyakit dan sebagainya, maka dia tidak ragu-ragu lagi mengatakan haram. Syekh Yusuf Qaradawi adalah kita kenal sama, dan ini satu ulama yang kontemporari juga, yang baru, mengatakan tidak ada sebab bagi dia nak mengatakan rokok itu makruh ataupun halal ataupun harus. Kerana walaupun pada prinsipnya ianya bukanlah suatu yang dahulunya dihukumkan haram secara mutlak, tetapi setelah kita katanya mendapat pandangan daripada ahli-ahli ilmuwan, perubatan dan lain-lain lagi, maka tak ada sebab bagi dia, kata dia, hendak mengharuskan atau memakruhkan hukum merokok itu. Zuhaili, Wahbah Zuhaili, juga seorang daripada tokoh yang sekarang ini, kontemporari ini yang sangat masyhur, mengatakan bahawa merokok juga adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral dan tidak mendatangkan faedah, dan ianya membuatkan perbazir. Kalau kita nak lihat pandangan-pandangan yang secara menyeluruh, saya fikir dalam kajian yang kita buat itu bolehlah tuan-tuan mendapatkan pandangan ini daripada kajian yang dikeluarkan oleh M4, Institut Pengurusan Fatwa yang kita ada ini. Dan kalau saya boleh simpulkan bahawa dalam kajian itu bukan hanya kita menunjukkan tentang hukum hakam, sebab proses membuat rokok daripada dulu sampai sekarang, kita juga menyediakan tip-tip bagaimana supaya seorang itu boleh meninggalkan merokok. Dan di antara tip yang paling penting, rasa saya semua orang tahu, ialah bermula daripada kita sendiri, iaitu azam dan pemikiran kita serta kehendak kita yang jitu, yang tidak boleh dipengaruhi oleh lain, ialah keimanan kita sendiri. Saya rasa orang Islam boleh, sangat boleh. Marilah kita bersama-sama, terutamanya bagi kita yang generasi yang sekarang ini, akan memikirkan bagi generasi yang sihat akan datang. Nabi pun minta meninggalkan generasi akan datang sebaik-baiknya ialah generasi yang sihat, yang kuat. Jadi kita pastikan kalau kita tidak boleh berhenti atau daripada ketagihan rokok ini 100%, pastikan anak-anak kita, generasi muda, tidak perlu lagi mereka merokok. Itulah harapan kita dan harapan kepada saya sendiri, anak-anak saya dan juga cucu-cucu saya dan seluruh keluarga kita bersama, supaya anak kita berada di dalam cara hidup yang sihat seperti mana yang dikehendaki oleh negara.